Lillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa la haula wa la quwwata illa billahil. Amma ba' sidang jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambungan perbincangan kitab penawar bagi hati. Tengok surat apa? Akhir bulan 5 ya. Tengok dalam ada tak tanda akhir bulan 5? 80 berapa? 90? 92. Bulan 5 last. Okey. Dan mengetahui. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina fid dharaini amin. Kena ulang sikit atas. Dan jika kasih ia akan bunga dan tanam-tanaman dan sungai dan cahaya dan segala rupa yang elok. Ni orang yang kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika dia kasih pada bunga, pada tanam-tanaman, dan sungai, air yang mengalir. Sebab tu dia orang-orang yang mendalami ilmu tasawuf ni, dia tak boleh tidak, dia cari tempatnya tu. Dia masuk dalam hutan, dia cari sungai-sungai, dia cari batu-batu, cari akar-akar kayu. Saya sebaik saya cari akar kayu, dia cari batu. Kalau cari batu letih. Tapi itulah. Nak ceritanya mengajilah. Kalau mengaji bab ni pasal apa? Nak ceritanya pasal apa? Dia nak kembali kepada ciptaan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya tapi jangan main situlah. Dia ada sebahagiannya dia asyik kat situ pula. Mula cari batu, tangkup batu itu, batunya. Akhirnya main situ dah hilang dah. Akhirnya jumpalah tu. Jenglot tak jenglot semua jumpa. Tak bukan salah nak ceritanya. Dia akhirnya nak ceritanya dia akan kembali kepada kebesaran Allah tu. Tapi ramai yang tertewas, ramai yang terpedaya, ramai yang tertipu, akhirnya main situ.
Orang nampak pun situ. Jadi tak nampak kepada kebesaran Allah. Kan dia ada satu tempat tu dia cari nenas yang bunganya banyak tu. Jadi pelik-pelik lah. Lepas tu cari apalah pokok-pokok yang pelik-pelik tu dikumpul. Dia jadi gitu. Tak salah. Tapi jangan sampai terpengaruh, jangan sampai terpedaya, asyik di situ saja. Itu perjalanan, marhalah dipanggil marhalah. Ni. Tengok disebut dalam kitab ni disebut. Dan jika kasih ia akan bunga dan tanam-tanaman. Ni contoh je ni. Termasuklah batu-batu. Batu itu, batu ini, batu permata itu, permata ini. Macam yang saya pernah cerita di Kemaman, dipanggil Aziz Wali. Dia main batu. Macam-macam batu ada. Dia boleh dapat batu-batu pelik-pelik. Tapi dia itu sebagai loncatan, sebagai wasilah je. Tapi dia tak tumpu pada batu tu. Orang kita pula nak dekat dengan dia pasal nak cari batu je, bukan nak cari Allah. Sibuk dengan cari batu je. Terhijab pula dengan batu. Terhijab dengan batu. Tanam-tanaman, pokok-pokok. Tu ada pula yang selalu suka masuk hutan. Dia cari pokok ni khasiatnya sini. Pokok ni khasiatnya sini. Dia pergi situ, pergi. Tengok bidang masing-masing. Pokok ni, daun ni. Kembali, semua tu kembali. Dia nak ceritakan masuk dalam hati kebesaran Allah Subhanahu wa taala menciptakan pokok, daun, tumbuh-tumbuhan, rumput, rumpai, apa sahaja Allah Taala ciptakan ada kebaikannya. Dia kembali pada situ. Kembali pada Allah. Semakin cari, kembali pada Allah. Tengok ni, tanam-tanaman dan sungai. Pergi ke sungai, cari satu sungai. Indah. Deruan air itu, bunyi air itu kembali pada Allah. Kerana bunyi air itu ialah zikir. Zikir. Batu Pak Sunan Kalijogo, jaga sungai. Dia duduk tepi sungai sampai fana. Bertahun-tahun guru dia baru ambil, baru sedarkan dia. Bertahun, bukan bulan-bulan, bukan hari-hari. Sami'na wa ata'na dia sehingga naik ke maqam martabat wali kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na dia dengan guru. Kita hari ni sami'na juga tapi wa asoyna. Aku dengar tapi aku bantah. Bantah. Orang dulu bulat serah diri pada guru tu. Sebab tu kata guru saya kata nak sampai fana billah dia kena fana bisyekh dulu. Sebelum sampai ke marhalah ke maqam fana billah dia kena fana bisyekh. Syekh guru yang membawa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cahaya, tu dikasih pada cahaya. Cahaya apa ni? Bukan cahaya ke ICT tu. Tak apalah, tengok yang tu tak salah. Pergilah tengok warna-warni apa semua kan. Di antara cahaya ni, kelebihan cahaya ni, dia ada pada tubuh manusia ni ada macam-macam. Istilah sekarang aura. Ni. Dia ke situ tak perginya. Dia bincang tengok aura. Hari ni ada kamera aura ni. Yang dibuktikan dengan kaedah terkini. Pada seseorang itu ada warna-warna dia. Kalau seorang tu payah nak pergi surau, tengok cahaya dia apa. Dia akan berlawan, cahaya itu akan berlawan dengan cahaya surau. Dia berlawan. Segi auranya itu dia berlawan. Dia tak boleh gelisah duduk di surau. Panas. Dia ada cahaya dia tu, cahaya dia yang berlawan, yang tak sesuai dengan cahaya musola, cahaya majlis ilmu. Dia majlis ilmu ni ada cahaya dia. Ada nur, ada cahaya.
Orang yang kaki judi, kaki arak apa semua tak boleh tahan duduk dalam majlis ilmu, panas. Bukan kita kata yang tak duduk majlis ilmu ni kaki judi. Kang salah faham situ pula. Tak ada nak ceritanya. Itu dia ada masalah, ada apa semua. Nak ceritanya orang-orang yang macam ni dia tak akan masuk. Dia tak akan masuk. Maknanya orang macam ni, ya kita segi agama kita kata mereka ini pasal ahli maksiat, al-asi. Tetapi boleh dibuktikan al-asi ini aura dia boleh dibuktikan. Boleh dirawat. Boleh dirawat. Masukkan aura baik pada dia, buangkan aura-aura yang jahat itu masuk. Dia akan sejuk. Cari warna apa yang sesuai dengan dia, dekat, boleh dekat. Ada, saya dengar dulu di Shah Alam ada kamera aura dipanggil. Tapi saya tak jumpa lagi tempatnya kat mana, saya cari juga. Saya tanya 100 lebih. Kita bergambar situ. Kerak. Nanti ada cahaya kita tu. Dia tahu cahaya. Ada, siapa tahu kat mana? Saya cari dulu tapi tak jumpa-jumpa. Katanya ada kat Shah Alam. Kamera aura 100 lebih. Kita ambil gambar tu harga 100 dulu. Kan ada Ustaz Abdul Hakim dulu yang aura live tu kan. Lebih kurang macam itulah. Tapi ada pakarnya tu ya, yang boleh ambil gambar. Jadi kita ni boleh ambil gambar. Boleh tengok aura kita ni aura apa. Warna apa yang kuat, warna apa yang banyak, warna apa. Jadi boleh tahu. Orang dulu tak payah tengok kamera ni dah boleh baca. Orang dulu dia boleh baca, dia boleh kesan. Aura tu dia boleh kesan. Tu yang istilah sekarang ni dulu digunakan istilah kasyaf. Kasyaf tu gitu, dia rasa. Tapi dia tak nampak. Maknanya bukan dia tak nampak apa, dia rasa. Tapi dia tak nampak. Warna tu mungkin sebagian tak nampak, tapi dia ada rasa. Tapi hari ini boleh dibuktikan. Orang yang mempunyai aura, dia boleh tahu aura orang yang di hadapan dia. Dia boleh kesan aura. Bukan saya tak boleh. Saya belajar juga nak ceritanya, tapi tak sampai. Kita passion orang keras macam kita ni tak sampai. Dia orang yang saya belajar 6 orang, seorang yang terbuka. Dalam sahabat saya 6 orang tu seorang yang terbuka. Dia boleh tengok, dia pejam mata, tak pejam mata pun dia tengok. Dia boleh nampak aura, tahu. Sebab tu dia sekarang buka perguruan. Saya alhamdulillah lah tak belajar, tak tahu situ. Kalau tak saya tak buka pondok, saya buka perguruan pula. Tapi saya belajar tu. 2 tahun saya belajar. Cerita bab cahaya, bab aura ni sikit-sikit adalah. Insya-Allah ada. Guru saya, kawan saya tu, dia boleh tengok je. Dia tahu aura. Sebab tu bila kita latih pernafasan tu, dia boleh tahu ni kurang di sini, ni kurang di sini, ni kurang. Kami yang lain boleh merasakan tapi tak nampak. Ni cerita bab cahaya ni. Nak ceritanya bab cahaya saja kita boleh kembali kepada Allah. Masya Allah. Allah Ta'ala buat alam ni bukan sia-sia. Semua ada rahsianya. Semua ada rahsianya. Cahaya-cahaya ni. Tu pelangi tu. Tu cahaya-cahaya aura lah tu. Pelangi. Dia ada 7 warna. Dalam ilmu tasawuf ada 7 maqam. Tu. 7 maqam. Boleh dibuktikan. Dan guru saya ada orang ambil gambar dari belakang, tak nampak tubuh tapi nampak cahaya aura. Terbuka. Saya sekali terbuka, tak semua sekali kamera boleh dapat tangkap. Saya sekali terbuka. Sikit sentuh bab cahaya ni bab aura ni, ya. Sebab tu tak mustahil orang hari ni pertikai. Kasyaf ni sesat, bohong, tak tahu perkara gaib melainkan Allah Ta'ala. Tak mustahil Allah Ta'ala boleh buka. Allah Ta'ala boleh buka. Tak banyaklah. Ni yang saya pernah sebut Syedoloh yang Kemaman, yang bukan Kemaman, di Kuala Terengganu, kampung apa tu. Orang datang, pejabat agama Terengganu datang nak soal dia pasal orang adukan dia ada bawa ajaran sesat. 3 orang datang tu tak payah tanya lagi, dia dah sebut dah hurai. Dia dah hurai soalan yang dah dia hurai. Ni
Kasyaf. Dia dah tahu orang ni datang nak soal dia pasal ada orang adukan dia tentang ajaran sesat. Dia kata dia buat ajaran sesat. Dia hurai 3 perkara tu. Senyap. Balik. Tak jadi nak tanya, tak jadi nak apa, balik. Oh, memang. Orang ni sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini kita dikejutkan juga dengan kembalinya ke rahmatullah Syekh Tuan Guru Haji Saleh. Orang yang alim tauhid, bukan sunat, bukan mudah nak cari ganti tu. Yang alim tauhid sehingga terkupasnya tauhid ni sehingga ke peringkat nampak tasawuf tu. Payah hari ni orang nak buka ilmu tauhid sampai ke tasawuf. Kalau sekadar teori tak dapat, dia rasa baru sampai ke situ. Kalau tak rasa tak boleh. Macam ni lah kita yakin tak? Yakin tak hari ni Allah Ta'ala ada? Yakin. Betul? Betul yakin. Tapi rasa tak Allah Ta'ala ada? Kan? Pasal apa perlu sampai ke peringkat rasa? Kan ada orang tanya, apa ni bab rasa-rasa ni? Penting ke? Akidah kita ni sampai peringkat rasa wujudnya Allah Ta'ala tu. Bapak-bapak, ibu-ibu, cukuplah yakin Allah Ta'ala ada, sudahlah. Saya pun nak terfikir. Orang kata guru-guru sebut, tak lepas hari ni, tak lepas. Akidah kita hari ni tak lepas. Saya fikir-fikir balik, kenapa dia kata tak lepas ni? Di antara yang saya terjumpa lah. Di antaranya ialah besok kita nak mati, persoalannya bukan A, B. Kau yakin tak Allah Ta'ala tu ada? Ataupun Allah Ta'ala ada ke tak ada? A ada, B tiada. Kalau macam tu punya soalan, senang. Senanglah soalannya tu. A ada, B tiada. Syaitan duk kacau. Malaikat pun duk tanya. Allah Ta'ala ada ke tak ada? A ada, B tiada. Begitu ke besok? Syaitan akan kacau. Syaitan akan ganggu ketika sakaratul maut. Kalau sekadar teori itu, lidah kita kelu masa itu. Lidah kita tak boleh jawab. Tak boleh nak berhujah dengan syaitan. Sebab tu nak jawab dengan apa? Rasa. Nak jawab dengan rasa. Tu guru-guru sebut rasa tu. Minta Allah Ta'ala bukakan rasa kita tu. Kalau peringkat rasa ni, ayolah mai tak lepas, saya pun tak lepas ni. Tak lepas, baru jumpa bab tu tapi saya sendiri pun tak lepas lagi. Allah tak tegak bulu roma ada tapi tak tegak. Mana tegak? Tak tegak. Orang yang rasa ni sebut Allah, tegak bulu roma. Meremang. Rasa? Ada rasa tak? Nanti dalam bilik seorang sebut Allah. Kat padang mana-mana sebut Allah. Tegak tak bulu roma? Kalau tak tegak tu belum rasa. Rasa sendirilah. Kalau kat tempat ramai ni kata, gila ke apa ni? Sebab tu kena masukkan tu. Tak apalah, cubalah. Kalau ibarat dah cuba sat dalam bilik, dalam mana-mana ke tempat, pergi tempat gelap, pergi tempat dalam hutan, sebut Allah, tak tegak juga. Itu istilah guna zikir nafas tu, tanamkan asma Allah, nama Allah dalam hati, tanam. Bila dah tanam masuk tu yang sebut nama Allah baru keluar dari dalam. Tu yang gemetar. Dan cahaya, tu dia. Sebab cahaya tu jadi boleh kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tidak ciptakan sesuatu ni sia-sia. Abasan tidak. Allah Ta'ala tidak jadikan sesuatu itu abasan, sia-sia, tidak. Semua ada rahsianya. Kaji. Untuk apa? Untuk afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatazakkarun. Semua untuk fikir. Dalam diri engkau fikir, dalam kejadian alam fikir. Fikir apa? Fikir kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fikir kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masuk dalam hati. Dan segala rupa yang elok. Semua elok.
Cuma nilaian seseorang tu elok cantik tu nilaian seseorang. Ada orang yang suka yang hitam manis, ada yang putih, ya. Ada orang suka yang gelap, ada orang suka yang kuning, ada orang suka yang macam-macam lah, kan? Cantik-cantik ni pada orang, bukan kan? Di satu yang abstrak, kan? Lebih kurang begitulah. Masing-masing cita rasa masing-masing. Kalau orang Arab yang gemuk tu yang cantik bagi dia. Ya, orang Arab saya tanya juga, suka yang kurus ke yang gemuk? Suka yang gemuk. Pasal kalau yang kurus ni dia kata orang akan kata dia tak cukup bagi makan. Jadi dia bangga kalau isterinya gemuk. Itu cita rasa dia. Sebab tu saya pergi Syria, dia di Syria 4 tahun. Tengok isteri Syria, oh gemuk-gemuk. Dia kata memang dia suka, bangga. Tapi kalau kurus saja, dia kata macam suami itu tak cukup bagi makan. Oh pula. Kita orang Melayu suka yang cita rasa masing-masing lah. Nak ceritanya cantik tu, nak bab cantik, cerita bab cantik je, kan? Jangan pula lah pergi tepi pantai. Kenapa pergi tepi pantai? Nak tengok keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat kena jaga. Syariat kena jagalah. Dia pergi kat tempat-tempat macam tu, dia kata, kau tengok perempuan cantik? Ya, nak tengok, tapi kembali pada Allah. Wah, payah juga tu. Betul ke kembali pada Allah ke nafsu? Syariat kena jaga. Syariat kena jaga. Fitnah tu kena jaga. Pakai serban, pakai piap janggut, pergi tepi pantai, tengok pas sorang-sorang. Bukan dia tu. Tengok sana, tengok gunung-gunung, bukit-bukit sana. Jangan tengok gunung yang kat bawah sini, tengok gunung sana, kan? Allah Ta'ala ciptakan gunung cantik warna biru apa semua. Sana pergi. Tapi itulah, tak tahulah di tempat kita wallahu alam. Tapi di tempat setengah-setengah tempat, pantai-pantai ni tempat orang mencari keindahan dan kembali kepada kebesaran Allah. Tapi tempat kita ni pantai dia sinonim dengan maksiat, kan? Kalau pergi Langkawi penuh maksiat. Itu yang kena tsunami. Di Terengganu pun begitu. Tapi Terengganu alhamdulillah lah, pasal pantai dia tidak landai, jadi tidak ada kuranglah maksiat di Terengganu. Tapi di Kelab Med lebih kurangnya Kuantan, kan? Kat Kuantan, masya Allah. Tapi di setengah-setengah tempat di Syria, contoh di Syria, tepi pantainya tu di Latakia contohnya. Dululah zaman saya. Latakia yang berjubah-jubah pergi pantai. Tidur di pantai, keluarga sembahyang Jumaat, anak beranak semua. Yang duduk tepi pantai jubah-jubah, pakai jubah. Bukan jubah Arab yang pergi ke Thailand, Bangkok yang tu golok tu, dia jubah juga. Tapi masalah jubah gitu, jaget menari. Tak, yang ni dia orang macam ni, yang golongan tu begini, bawa anak-anak semua tidur. Sana pasal tak hujan, dia tak ada embun-embun ni, tak ada, dia kering je. Tidur di tepi pantai biasa. Musim panas tu ramai keluarga sembahyang berjemaah apa semua. Bagus. Jadi tak ada, kalau yang buka-buka tu situ tak ada, memang dia tidak dibenarkan. Kalau di Aceh, di Pulau Sabang, tapi hari ni pun dah nampak dah ada sikit-sikit dah. Tapi kurang lah, situ ada makam wali, 2 makam wali situ. Kalau ada sikit-sikit pun, nampak baru ni saya pergi ada orang putih yang pakai tak senonoh, nampak ribut datang, meja terbang. Jadi orang situ cakap, tak boleh. Di Pulau Sabang, siapa nak tengok situ boleh. Pulau yang masih lagi suci lagi, masih lagi suci, tak ada. Pasal lepas tsunami hari itu, jadi tak ada orang berani, tak adalah orang, tak seteruk pulau-pulau tempat-tempat tepi pantai yang lain. Baik, ni nak ceritanya sungai. Cahaya, segala rupa yang elok, pemandangan yang cantik, kembali pada Allah. Kembali pada Allah. Sebab tu hari ini benda-benda yang pelik-pelik elok disebarkan untuk supaya kita yakin kepada Allah, kehendak Allah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kehendak Allah. Macam-macam hari ini. Bagus ya, dengan kecanggihan alat-alat telekomunikasi hari ini bagus. Benda itu tersebar. Kalau tak dulu kampung dalam kampung je, orang lain semua tak tahu. Hari ini sebar supaya
kita kembali kepada kebesaran Allah. Tengok. Maka kerana semuanya itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ni. Qul kullum min indillah. Katakan olehmu ya Muhammad, semuanya pada hakikat semuanya sama ada yang baik dan yang buruk min indillah daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat dalam hati. Kullum tu semua, kullun. Sama ada yang baik ataupun yang tidak baik min indillah daripada sisi Allah. Tapi segi adabnya, wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Itu adab. Hakikatnya semua daripada Allah. Habis macam mana? Yang hasanah, yang baik orang bangsakan kepada Allah, jelas, terang. Tapi bagaimana yang sayyi'ah? Bagaimana yang sayyi'ah? Yang sayyi'ah ini, yang keji ini pada syariatnya, pada zahirnya keji, tetapi pada hakikatnya baik. Tapi jangan dizahirkan. Ni tempat mengaji macam ni boleh cerita, boleh kita buka. Contoh, senang saya buat contoh macam mana anak murid saya di pondok. Dia mencuri, dia buat macam-macam hal. Akhirnya dengan sebab dia jatuh dalam perkara-perkara yang keji tadi ni, maka keluarga dia hantar ke pondok. Hantar dia belajar tempat agama, ajak letak di tempat majlis ilmu, letak di pondok, jadi baik. Natijahnya baik. Tapi segi zahirnya tadi, minum arak apa semua. Tapi pasal ia ketetapan daripada yang maha baik, maka pada hakikatnya baik. Ini kena masuk dalam hati. Jadi orang yang sampai peringkat ni, maka dia boleh bercampur dengan semua orang. Boleh bercampur dengan semua orang. Orang yang zahirnya penuh dengan maksiat sekalipun, dia boleh bercampur. Zahirnya penuh bergelumang dengan maksiat, dia boleh campur. Kan? Pasal kesemuanya pada hakikatnya lah dengan kehendak Allah. Boleh campur? Jangan nampak orang, ni ahli neraka mana ni? Ni ahli neraka yang neraka ada 7 ni, mesti confirm ni neraka. Belum tentu. Belum tentu. Kita yang ulang alik ni belum tentu. Yang dah duduk majlis ilmu ni selamat. Setan tak kacau? Ke setan tak boleh masuk? Ni dalam ni setan duduk ni dalam ni. Kat mana tempat setan tak masuk? Semua setan boleh masuk. Nafsu ada dalam ni. Nafsu tu tentera syaitan. Di madrasah-madrasah, di pondok-pondok, setan tak boleh masuk. Ada jaga kat luar pintu tu, setan tak boleh masuk. Boleh tahu setan. Nak ceritanya. Bahkan yang dalam majlis ilmu macam ni lah, setannya lagi besar, pangkatnya lagi tinggi. Yang berpengalaman, yang kacau orang dalam majlis ilmu ni, setan-setan pengalaman, general dia, private dia pergi jalan tu. Yang dalam majlis ilmu ni general dia. Ini kata bukan mudah ni. Pasal yang duduk dalam majlis ilmu. Jadi orang dalam majlis ilmu ni lebih baik, lebih ditakuti oleh syaitan daripada ahli abid. Orang sekadar buat ibadat lalu keluar, buat ibadat balik, syaitan tak takut. Ni yang duduk majlis ilmu, syaitan takut. Sebab tu syaitan kacau. Sebab tu bos dia kacau tu, yang mengaji tu kacau, yang mengaji. Arahan syaitan, bos syaitan kacau yang mengaji. Ada pun yang tak mengaji tu sekadar ibadat, datang ibadat syaitan. Tak apa tu. Tu mudah je kata syaitan. Yang mengaji tu payah, jaga sikit.
Sebab tu bahaya nak duduk dalam majlis ilmu ni, bukan mudah. Kalau Allah Ta'ala tidak bagi taufik dan hidayah. Banyak halangan. Dalam kitab Minhajul Abidin dia sebut 4 halangan. Pertama, bab rizki. Kedua, lintasan. Ketiga, syada'id al-maso'ib. Lintasan hati tu. Betul ke Ustaz ni? Syaitan kacau. Sesat tu, sesat. Sesat tu, Ustaz tu sesat. Dalam hati. Sesat tu, jangan sesat. Dalam kitab Minhajul Abidin sebut. Orang kalau nak menghadap pada majlis ilmu, orang menghadap pada guru, nak ibadat, setan akan kacau. Pertama, bab rezeki. Kau nak mengaji tu, nak pergi pondok mengaji 24 jam tu, siapa nak bagi rezeki? Siapa? Itu pertama. Orang zaman sekarang orang pakai handphone canggih, pakai itu canggih-canggih semua. Kau duduk mengaji ni, siapa nak bagi? Kemudian akhtar lintasan, setan duk kacau. Sesat tu, sesat. Kau tengok tak percaya. Terus. Itu mudah sangat orang kata sesat. Yang ketiga, asyada'id wal maso'ib. Kesukaran. Duduk dalam majlis ilmu. Hari ini kita mustame' taklah susah sangat. Setan tak berapa nak kacau sangat. Cuba duduk majlis ilmu betul-betul. Lepas satu kitab, lepas satu. Tengoklah ujian. Mustami' ringan sikit daripada muta'alim. Muta'alim ringan sikit daripada mu'alim. Orang alim lagi dahsyat ujiannya, lagi besar ujiannya. Penyakit banyak, lagi banyak penyakit. Penyakit orang alim. Antara madrasah, antara pondok-pondok, antara orang alim ini orang alim. Penyakit. Kalau tak dijaga, Masya Allah. Nah, maka kerana semuanya itu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjuk atas keesaannya dan kekuasaannya Allah. Itu kembali kepada keesaan Allah dan kekuasaan Allah. Masuk dalam hati wahdaniyatillah. Keesaan Allah, wahdaniyat Allah tu masuk dalam hati. Allah Ta'ala buat tanpa bantuan. Allah Ta'ala cipta tanpa bantuan. Masuk dalam hati. Orang ambil gambar puting beliung kan. Kehendak Allah, Masya Allah. Orang ambil gambar tsunami, orang ambil gambar, Masya Allah, kehendak Allah. Iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Allah Ta'ala hantar ribut. Gempa bumi, Masya Allah. Boleh. Tanah tiba-tiba berlubang, kan. Pokok-pokok. Masya Allah, kehendak Allah. Ni. Dan menunjuk atas keesaannya dan kekuasaannya. Dan memperingat akan segala sifat keelokannya, keelokan Allah dan kebesarannya, kebesaran Allah. La ilaha illallah. Masuk. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masuk sifat-sifat kebesaran Allah. Sifat kesempurnaan Allah. Yang berapa sifat kesempurnaan Allah? Yang tidak terhingga banyaknya. Habis yang 20 tu? Yang 20 tu yang wajib diketahui satu persatu sebagaimana yang disebut sendiri oleh Allah di dalam Al-Quran. Hari ini orang nak kutuk sifat 20. Apa ngaji sifat 20? Adakah Allah Ta'ala cuma ada sifat 20? Tengok mengaji lelok sikit. Kau tamat tak mengaji? Siapa yang letak sifat Allah Ta'ala tu hanya 20? Siapa? Tak ada kitab sifat 20 yang mengatakan Allah Ta'ala hanya bersifat dengan 20. Tak ada satu kitab pun. Itu secara tafsil satu persatu yang wajib diketahui secara huraian. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Adapun secara akidahnya, secara
simpulannya secara borongnya ialah Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Tolong bagi tahu. Yang dia kutuk-kutuk sifat 20. Kau dah sebut banyak, yang 20 tu pun kau tak boleh nak urai. Ia sebut banyak sifat Allah. Ia berapa? Yang kita nak tahu, nak bagi masuk supaya dalam hati kita, masuk dalam hati kita kebesaran Allah, wahdaniyatullah masuk. Baik, anak kita 5 orang. Kita bawa 2 orang. Jadi kita beritahu, orang tanya, ni anak siapa? Anak saya. 2 orang ni anak saya. Bukan anak saya cuma 2 orang. Tengok. Sama tak? 2 orang ni anak saya. Adakah hanya 2 orang ni anak? Bukan, ada lagi kat rumah. Itu baru bini pertama, contoh. Itu uraian lagi panjang. Nak ceritanya panjang lagi. Ini 5 orang daripada isteri yang pertama. 5 orang, tapi yang saya bawa 2 orang sahaja. Tapi bukan anak saya 2 orang saja. Ada. Yang kedua, ketiga, keempat ada lagi. 20 anak contoh. Ini 5 anak isteri pertama, 5 anak isteri kedua, 5 anak isteri ketiga, lagi semua berapa? 20. Tapi 2 ni anak saya. Adakah 2 ni saja anak saya? Kan? Ada lagi. Tengok istilah orang dulu, cermatnya sebut, cara sebut tu. Orang sekarang tak faham duk kata ulama dulu. Oh, Masya Allah. Duk pertikai ulama-ulama tauhid, ulama-ulama. Dia kata sesat ulama-ulama ni. Oh, dia kata bawa pada sesat. Tuan Guru Haji Saleh tu dia kata sesat lagi. Engkau yang kata sesat tu setakat mana? Yang kata Tuan Guru Haji Saleh sesat tu setakat mana engkau? Berani disebut-sebut. Sedangkan dia diiktiraf oleh guru-guru dia di Mekah. Dia tak tahu perbahasan ilmu kalam, ilmu tauhid, dia kata Tuan Guru Haji Saleh itu ahli kalam yang sesat. Celupa ni orang hari ni. Ustaz-ustaz muda hari ni. Tapi bila kita bahas, kita masuk dalam grup ini, kita bahas betul. Senyap, tak boleh pergi. Dia kata jangan pakai ulama, jangan pakai kitab-kitab ulama, pakai Quran hadis. Akhirnya kita tanya soalan balik. 2 soalan tentang ihsan dengan ada satu tu sahabat tanya tentang boleh tak nenek menyusukan cucu. Itu je nak cerita bahas. Okey, tapi tak nak kata-kata ulama, tak nak daripada Quran hadis. Tanya orang tu balik. Lepas tu haramnya tulang babi. Tulang babi haram ke halal? Haram kan? Ada tak dalam Quran? Ada sebut tak tulang babi haram dalam Quran? Cuba tanya orang yang pakai Quran hadis. Ada tak sebut dalam Quran? Tak sebut. Yang disebut apa? Lahmal khinzir. Daging babi. Hidang dia tulang babi, sop tulang babi, hidang ke dia. Ni sop giabok. Giabok apa? Giabok babi. Orang yang nak pakai Quran hadis. Haram dia kata. Dapat mana? Nas mana? Quran, tulang ni haram. Dalam Quran dia sebut daging babi saja. Tulang kan boleh makan. Hidangkan dia. Kuku, gigi. Tak sebut dalam Quran. Ekor. Sop ekor babi. Dalam Quran dia tak sebut haram ekor babi. Dia yang sebut daging babi yang haram. Janganlah, Masya Allah. Ulama dah buat elok dah tafsir tu. Kitab-kitab muktabar ni. Ada ustaz-ustaz dan yang muda-muda. Ini kitab tasawuf sesat ni. Bab tasawuf saja sesat. Dalam zaman Nabi tak ada tasawuf. Bukan Quran hadis ke dalam ni? Semua Quran hadis. Ulama nak dekatkan supaya mudah orang faham. Dibuat kitab, dihuraikan. Sumbernya semua daripada Al-Quran dan hadis. Dalam bab hati, dalam bab membawa kepada ihsan, dipanggil hadis-hadis tasawuf. Quran firman Allah Ta'ala yang membawa kepada
yang membawa kepada ihsan dipanggil ini sumber-sumber nas ilmu tasawuf. Memang zaman Nabi ada sebut ilmu tasawuf? Tak ada. Tapi semuanya sumbernya daripada Al-Quran dan hadis. Ada ustaz-ustaz hari ni, alah tak empuk pun, bukan empuk sangat pun. Tahu empuk? Tak empuk. Kalau ubi tu tak empuk, kalau makan sakit perut, kembung perut, cirit-birit, pon, duk kentut. Dia bising, bau busuk orang busuk. Ni makan ubi ni, ubi tak empuk. Faham? Hari ni duk sibuk-sibuk, duk kata sesat ni bid'ah ni. Itu semua makan ubi tak empuk lah tu. Busuk habis semua duk sesatkan orang, duk bid'ahkan orang. Ni ada orang bau busuk. Bau busuk tu maknanya orang kacau. Jadi bingung. Tadi baru Ustaz kata boleh, ni dah tak boleh pula dah. Oh, Masya Allah. Oh, dia buat nas. Quran hadis. Allahu Akbar. Saya pun rasanya malas nak layan pokok ni. Tapi ada sahabat kata tak boleh Ustaz. Kita kena layan juga. Pasal ini hari ni baru bab fiqh. Pasal kalau dibiarkan sampai satu masa bila orang dah terpengaruh, dia akan bab tauhid pula dikacau. Dia akan guna zahir hadis sebut Allah Ta'ala duduk atas langit. Ni tak lama lagi sampai. Kalau mana-mana masjid, mana-mana pengikut dia yang ngaji dengan dia dah masak, dah semua dah terpengaruh, apa dia sebut semua? Enggih. Dia akan sebut hadis ni, tengok Allah Nabi sebut Allah Ta'ala fis sama. Allah Ta'ala ada atas langit. Pakat. Sebab tu kita doa tu angkat tangan ke langit. Pasal Allah Ta'ala duduk atas langit. Percaya. Pakat percaya habis semua sekali. Dah ada sebut belum? Belum kan? Tak lama. Tengok kalau bab fiqh ni semua masuk. Ni bid'ah, ni sesat. Dia sampai akan halalkan darah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ahli tauhid dengan janji tauhid kita mazhab Asy'ariyah ni dia akan sesat kan. Dah ada dah hari ni, dah ada dah pokok ni dah ada dah. Saya cerita ni bukan belum ada, dah ada. Dah ada. Cuma belum menonjolkan diri bab tauhid ni belum ulu kepala belum lagi. Tapi di Patoni, ni lama dah kena, dah tenggelam dah. Zaman saya di Syria dah tenggelam dah buat ni, dah kena dengan ulama-ulama Dr. Syekh Buti, Wahbah Zuhaili semua. Syekh-syekh sana dah bantai dah di Patani, dah kena bantai dah, lama dah. Dulu saya pergi tahun 90 dulu. Habis dah. Tak berketik lah, orang kat sana tak berketik lah. Tu baru tu guru Patani turun. Sekarang dipindah ke Malaysia pula, cari Malaysia. Pasal di Malaysia orang mengaji tak berapa nak empuk. Mudah bagi dia pengaruh. Nampak baca Quran hadis pun orang tu pengaruh. Hebat ustaz tu. Hafal. 100,000 hadis hafal. Quran hafal. Sikit Quran. Ni. Kita orang dulu-dulu cermat. Pelan-pelan tengok kitab. Keluarkan ayat Quran, batu huraian itu ikut ulama. Sekarang kita pun kena, ya, ustaz-ustaz kita yang aliran ahli sunnah wal jamaah hari ini pun kena ke depan sikit. Kena hujah. Tapi bila dalam grup berhujah, habis. Buat ni, habis. Tak boleh. Akhirnya nyerah. Baik, tengok. Habis ni kemanisan belajar kitab tauhid, kitab tasawuf ni habis dibuang. Tak ada, habis manis-manis ni tak ada dah. Dan jika kasih ia akan orang yang perbuat kebajikan baginya. Kalau dia kasih. Siapa ia tu? Orang yang arif. Dan jika kasih ia orang yang arif billah, orang yang kenal Allah ni, akan orang yang perbuat kebajikan baginya dan akan guru yang mengajarnya, maka kerana mereka itu wasitah, pembawa
penunjuk, pembimbing. Wasitoh sini dengan makna pembawa, pembimbing, pemimpin. Bukan wasitoh ni macam berhala tu. Kan ada tu. Wasitoh sini maknanya pembawa, pembimbing, mursyid, penunjuk. Antaranya dan antara kekasihnya. Siapa kekasihnya tu? Allah. Dia ni tukang tunjuk. Orang-orang yang arif ni, orang-orang guru-guru mursyid ini. Ha ni guru mursyid lah ni. Macam mana guru mursyid dia nak bawa orang kalau dia sendiri tak kenal? Orang-orang ni sudah kenal. Yang dilantik sebagai mursyid-mursyid ini orang yang sudah kenal Allah, sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud sampai itu kena ingat tu. Bukan sampai duduk sekali dengan Allah Taala pula, sampai jumpa Allah pula dah. Sampai itu maknanya dikenal Allah Subhanahu wa taala, merasai kewujudan Allah Subhanahu wa taala, merasai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rasa kebesaran Allah. Bukan rasa besarnya Allah Ta'ala zat dia. Tak kena urai balik tu. Kebesarannya, kehebatan Allah Ta'ala tu dirasai di dalam hatinya. Yang menyampai antara dia, antara kekasihnya tu pada menyampaikan ilmu dan kebajikan kepadanya. Menyampaikan ilmu, bimbingan tadi, yang menyampaikan kepada Allah, dan kebajikan, buat khidmat, bawa azan ni. Teruskan. Pada menyampaikan ilmu, ilmu ni. Ilmu sini bukan saja ilmu teori ni. Ini ilmu rasa. Dia tunjuk cara begini. Nak sampai pada Allah begini. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masukkan dalam hati la ma'buda illallah, la maqsuda illallah, la maujuda illallah. Masukkan dalam. Peringkat pertama la ma'buda illallah. Tidak aku sembah melainkan hanya Allah. Masuk. Kemudian la maqsuda illallah. Aku tak nak pujian orang, tak nak. Selepas dah jadi hamba Allah, tak nak, semua tak nak. Orang puji, tak nak. Dunia, tak nak. Keindahan dunia, harta, tak nak. Aku nak la maqsuda illallah. Aku nak Allah, ya Allah. Tak nak yang lain. Tak apalah, buatlah depan orang. Orang tengok buat. Tak nak. Bukan itu. Ni yang sampai ke muraqabah ni. Muraqabah wa musyahadah ni. Buat kebajikan di tempat gelap, buat kebajikan di tempat orang dan di tempat tak ada orang sama je. Hari ni kita boleh sama? Tak, kadang-kadang bila ada orang tu lebih sikit. Bila tak ada orang, cincai sikit. Itu okey sikit lah tu, cincai itu okey sikit daripada langsung tak buat kalau tak ada orang. Ada sampah. Tak ada orang, biar. Pipe tu buka dalam tandas. Tak ada orang tengok. Lantak kata buka. Tapi bila ada orang, tengok jeling. Masya Allah, orang ni cum. Jaga dia, hebat dia. Setan. Setan tiup. Nak dapat ihsan bukan mudah. Itu yang masuk surat khabar kan. Yang di Kuala Lumpur orang susun selipar tu. Itu dah buat kerja lama dah tu. Baru orang tahu. Sedangkan orang sebelum tu keluar je tengok selipar tu susun. Tak tahu siapa yang susun. Ni orang sampai ihsan tu, mana dia buat kerja lillahi ta'ala. Dia buat kebajikan sampai peringkat disusun selipar tu. Kebajikan juga tu, orang keluar daripada surau mudah. Tak ada tercari-cari mana selipar. Ataupun terbalik-balik lagi. Kebajikan tu. Sampai peringkat. Banyak lagi tu yang ceritanya. Ada orang yang sanggup pergi tengok tempat-tempat air. Kalau ada serangga-serangga yang lemas, yang tengah
Semut tengah lemas, kumbang tengah lemas. Tu dalam mangkuk jamban tu. Kita apa? Padan kau. Lagi kita tekan. Lagi cepat kau selamat. Selamat apa? Bunuh. Tapi orang lain ambil pakai berus tu. Selamatkan. Dan jamban, saya pernah nampak? Ada orang tengok? Tak tahulah kalau ada kamera. Ada tak kamera ni? Ada. Tengok kamera. Tengok aku ni. Nak buat kebajikan biar orang tengok. Orang yang sampai makom ihsan dia. Tak, bukan kerana orang. Orang maki ke, orang keji ke, orang hina ke, orang tentang ke, orang apa semua. Aku lillahi ta'ala, buat kerana Allah, habis. Tak ada cerita. Kita hari ini kadang-kadang bila orang maki, orang tentang, orang marah, mula ragu dalam hati. Betul ke tak betul ni? Betul ke tak betul ni? Akhtar lalu, lintasan-lintasan tu kacau. Itu akhirnya, malah lah. Orang tak sokong, malas. Ni kena ada guru yang membimbing ni. Dan akan guru yang mengajarnya. Pada menyampaikan ilmu dan kebajikan kepadanya. Guru tu buat kebajikan kepadanya. Guru ni, ya, guru-guru mursyid ini, dia akan sanggup buat baik untuk nak tarik. Orang baru dibimbing, kadang-kadang masih berdiri, jalan jatuh, masih merangkak. Perlu pada bimbingan, pelan-pelan. Diatur cara pelan-pelan. Orang ni lain. Orang ni ahli ilmu, lain caranya. Orang ni ahli abid, lain caranya. Orang ni lain. Orang ni daripada gangster, lain caranya. Macam Abang Long Fadil tu contoh. Lain caranya. Pendekatannya lain. Ni ahli ilmu, lain. Ni ahli orang merawat, lain. Cara-caranya lain. Ni guru yang mursyid, guru yang bijaksana. Tak boleh sama. Tak sama, pendekatan lain-lain. Ya ada ni, ni boleh tekan. Yang ni tak boleh tekan ni. Yang ni tak boleh nak marah-marah. Yang ni boleh sebat ke, rotan ke, dera macam mana pun. Tu payah juga tu. Kadang-kadang kita silap pendekatan, patah. Salah pendekatan, silap pendekatan, patah. Ingat senang. Lagi kalau orang perempuan, lagilah susah. Masya Allah. Kena macam biarkan, macam seolah-olah kita biarkan dulu. Kena macam inilah. Kalau istilah bertinju tu, kena guna cara Muhammad Ali. Round pertama kedua tu biar kena tumbuk dulu. Dia bawa sini apa ya? Round 12 ya? Last 12. Round ke-12 nanti barulah jatuh. Tapi bukan senang lah tengok tu. Akhirnya kesan dia tu. Kena tumbuk apa semua, kena kesan. Gegar kepala ni. Gegar. Tapi nak ceritanya tu hebat. Kalau Mike Tyson tu dia pakai dia je. Round pertama kedua jatuh. Orang kata orang tengok tak seronok lah. Orang bayar mahal. 5 minit dah balik. Dah seronok lah. Kan? Orang tengok sampai round 12. Tengok lah. Round ke-10 tu. Mula dia joget dah. Saya ingat lagi lah tu. Kan? Gitu kan? Masa tu saya sekolah rendah lagi. Cuti sekolah tu masa saya sekolah rendah tu. Kalau Mak Ali bertinju. Kan? Ingat tak? Saya rasa cuti sekolah. Tak tahulah kalau betulan sekolah cuti Sabtu Ahad. Saya rasa kalau sekolah biasa pun cuti. Pasal Mak Ali tinju. Orang nak kata begitulah. Orang kata dalam dunia ni dua. Kalau satu lagi Aisyah yang menyanyi. Ni penyanyi Arab. Ni kalau dunia Arab berhenti, ibaratnya berhenti nak dengar dia menyanyi. Satu lagi Mak Ali. Kalau Mak Ali bertinju, seolah-olah dunia ni dah tak pusing, seolah-olah begitu. Ni ada kata-kata pepatah dipanggil. Sebab sama ingat saya zaman sekolah dulu, kalau Mak Ali bertinju, cuti. Semua tengok Mak Ali bertinju. Ni orang-orang yang bawa kerja agama ni kena macam ni, kena tahan kekuatan mental tu, kena ketahan. Orang-orang yang baru nak dekat ni biar teruklah kena pecah rumah. Orang baru-baru tak kenal kan. Saya budak saya baru 3 hari datang.
Tengah sembahyang subuh tahiyat, at-tahiyat. Brum, 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 brum. Curi motor. Allah, motor saya tak tu. Sabar je lah. Nak ceritanya. Dia baru 3 hari, dia tak kenal siapa kita. Saya pula tak tahu dia tu lari. Kemudian malam tu dah ditangkap, bawa ke pondok. Saya tak tahu. Saya lepas round budak naik motor scrambler saya tu, motor kecil, scrambler Kawasaki kecil tu, senang nak pusing celah-celah pondok. Letak, nak tinggal ke tak kunci, nak tinggal ke tidak kunci ni. Selalu selamat. Tinggallah, tawakal ala Allah, tawakal ala Allah. Tengah tahiyat, brum, brum, brum. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Saya kata, tengok motor Ustaz ada tak? Betul Ustaz. Orang tu, budak tu curi motor. Dapat, pukul 11 dapat balik dah motor. Nah, tapi nak ceritanya kena curi lah, motor kena curi, rumah kena pecah. Tabung, kita tabung PRU. Habis kena pecah, dia curi. Ada tabung kita kumpul sikit-sikit. Rumah kena pecah. Barang kemas kena curi. Koperasi kena kopak. Kena tahan gitulah dulu. Tapi last sekali kita main last sekali. Nanti round 12 nanti. Barulah kita lipat. Mula ni tak apalah. Nak ceritanya begitulah sikit-sikit. Kita gitu jugalah. Di surau-surau, di masjid-masjid, majlis ilmu. Kena tahan lama, kena tahan sikit. Orang kutuk, orang marah apa semua. Biarlah, relax lah. Tak apa, orang marah, orang apa semua. Tak ada masalah. Tak luak pun. Luak ke? Tak luak lah. Tak cacat langsung hidung. Orang duk kata, ada cacat. Kau orang kata jadi hidung jadi rompong. Orang kata, tak. Bulu hidung tak cabut. Tak tanggal pun bulu hidung tak cabut. Tanggal bulu hidung. Orang duk kata kutuk, tak ada. Tak ada apa-apa lah. Tak gugur pun. Tak berdegih. Orang kata belakang tengah, tak berdegih. Relax, istiqamah. Mantap orang kata apa. Sebab tu perlu keyakinan. Yakin. Bawa kerja agama kena yakin. Orang duk kutuk-kutuk lantak dia. Tak ada masalah. Yakin. Saya banyak lah. Kalau nak cerita banyak. Tapi bukan mudah lah. Bukan sekejap. Makan tahun. Seorang budak saya baru ni. Raya ketiga dia telefon saya. Ustaz, minta maaf Ustaz. Minta maaf. Saya kata, kenapa minta maaf? Tak ada apa-apa. Minta maaf lah Ustaz. Minta maaf. Kau sebutlah salah kau. Ustaz, minta maaf. Saya maafkan je. Maafkan. Dia kata, tak apa. Ustaz dah maaf lama dah. Lepas tu pakcik dia baru cerita. Telefon balik. Budak tu dah berhenti dah 4 bulan. Lebih kurang 4 bulan berhenti. Dulu duk kutuk saya. Apa Ustaz ni pakai rotan, pakai itu, pakai ini. Kita tak boleh nak ibadah pakai hati. Dia pakai hati. Yelah, hati tu pelan-pelan. Nanti dulu. Undang-undang dulu jalan. Dia kutuk saya sampai kata, bodoh Ustaz ni. Dia kata bodoh. Saya dapat maklumat. Biar, tak apa, biar. Dia berhenti dalam keadaan dia hentam-hentam saya tu, dia berhenti. Dia pergi belajar patani. Dia bagi tahu pakcik dia. Nampaklah, iyalah. Ustaz Umar dia buat gini. Kenalah. Silap saya. Betul dia. 4 bulan, 15 sekarang. Dah berapa bulan baru. Nak ceritanya. Pasal kita pun buat bukannya. Kita tengok kitab, tengok guru-guru kita buat apa semua. Bukan ikut sendiri. Guna rotan apa semua. Perlu guna rotan. Kalau tak guna rotan, habis sembahyang. Imam dengan Bilal, makmum 2-3 orang. Nak ceritanya. Itu guna rotan pun masih lagi ada lagi. Cuti-cuti apa semua balik. Mak bapak kata, Ustaz jadi orang 3 hari je Ustaz. Hari pertama sejuk hati. Azan dalam bilik Ustaz. Tak pernah Ustaz, anak kita azan, kejut ketuk pintu. Mak bangun, mak subuh mak bangun. Hari pertama. Ada yang bagi mesej ke saya gitu. Tapi Ustaz 3 hari je lepas tu cai. Kita pula kejut. Tak bangun-bangun. Saya kata iyalah. Nanti kena lama makan masa. Bukan senang. 6 bulan kita tarbiyah tu. Setahun sekali je cuti. Raya je cuti. Itu pun mak bapak duk kecoh, Ustaz apa ni cuti lama sangat. Ya Allah, kita pun nak rehat lah juga. Setahun sekali je cuti tu. Ada yang dihantar 3 minggu, 2 minggu. Ada yang 7 hari. 7 hari di rumah dah hantar dah.
Allah, ada yang tak balik. Ustaz, anak saya tak boleh balik Ustaz. Kau agak-agak lah. Kita dah jaga 6 bulan, kau jaga 3 minggu pun tak boleh. Seminggu pun tak boleh. Cuma saya tak cakap depan-depan gitulah, agak-agak lah. Saya kata tak ada orang. Ambil. Memang tak ada orang masakkan. Itu je alasan saya. Allahu Akbar. Nak kena tahan, nak ceritanya nak kena tahan. Tapi ada memang yang tak balik. Yang tak balik atas kehendak sendiri. Kau boleh tak balik, tapi makan kau sendirilah. Kami tak sediakan. Masak sendiri. Ada seorang dua yang tak balik. Dia kata, Ustaz, kalau saya balik, saya tahu kekuatan saya. Tak boleh. Orang PJ, budak PJ, tak balik. Raya kat pondok. Jaga kambing, jaga apa semua. Okey, cukuplah dulu tu. Pada ni nak cerita ni, pada menyampaikan ilmu dan kebajikan kepadanya. Ni guru-guru kena buat kebajikan. Jangan fikir semua nak masuk je. Yelah, yuran-yuran jugalah. Yang mana tak mampu tu halal dah lah. Saya kalau nak berkira 12 tahun, setahun 60,000 budak hutang. Kalau 10 tahun dah berapa? 60,000 setahun. Kalau dibaca balik, cek balik, yang tak bayar tu setahun 60,000. Tak kurang, biasa tak kurang, lebih mau. Kalau 10 tahun berapa? 600,000 kat sejuta. Kalau saya nak berkira, ni yang tak bayar yang 170 orang, yang bayar 80 orang, 90 orang, 100. Ini bukan nak mengadu. Bukan nak mengadu. Nak ceritanya, kalau kita tak ada ni, garis. Siapa yang depan? Garis. Garis. Penting situ tu. Garis buat bintang tepi tu. Buat bintang tepi. Tak, kalau ada orang duk kutuk-kutuk, kalau ada orang buat kerja agama, buka sekolah, langsung tak fikir kebajikan. Ni. Tengok. Ada setengah tak nak langsung fikir kebajikan. Baru hutang sebulan dah buang pelajar. Baru sebulan tak bayar. Tempat saya ada 2 beradik 6 tahun tak bayar. 6 tahun. Dia minta zakat 12,000. Manalah pusat zakat tu nak bagi 12,000 untuk bayar yuran. Separuh pun tak dibagi. Tak lulus. Akhirnya separuh pun tak lulus. Langsung tak dapat. Saya pun tak tahu dia nak claim sampai 6 tahun. Apa kau claim? Claimlah 2 tahun kan. Ini sekali claim 6 tahun. 2 beradik pula tu. Mana maunya tak 12,000. Dah tahu pusat zakat macam kan cerita bab zakat payah pula. Ke sini kena gam juga saya kalau bercerita bab zakat. Saya kena gam depan masjid kat hospital tu. Pasal cerita bab zakat ni. Sentuh bab zakat ni. Dengan Haji Tamizi pun semua kena stop habis. Yang jemput saya pun kena buang. Cerita bab zakat. Nak ceritanya sensitifnya bab zakat ni jangan sentuh. Tapi kalau tak sentuh, siapa yang nak sentuh? Ada orang pegawai zakat nak sentuh? Nak ceritanya lah. Maaf kalau ada pegawai zakat sini, saya tak salahkan pegawai zakat. Saya salah. Saya tak salahkan juga lah. Macam mana? Cuma saya merasakan kekesalan dah, terkilan. Tu budak-budak tu yang nak mohon zakat tertunggak tu. Bukan mudah, syaratnya Allahu Akbar. Bermacam-macam syarat. Nak ceritanya itulah. Kalau saya berkira tak fikir kebajikan ni, dia nak mengaji, mak bapak tak mampu, takkan kita nak berhentikan? Jadi itulah sikit. Jadi kalaulah hari ni ada nak bentang sejadah, besok ada pelajar saya 5 orang. Yang lepas yang 4 orang, ada 2 orang anak angkat pondok yang sekarang ni belajar di Aceh. Tak ada. Pergi Aceh tawakal ala Allah, kosong poket, tak ada duit. Dia pergi tak jumpa saya, dia pergi gitu je dulu. Tanya, tak ada. Jadi besok saya nak kirim ke budak-budak tu insya-Allah. Jadi kalau ada ya untuk sumbangan-sumbangan tu saya salurkan kepada pelajar-pelajar saya ya, yang 2 orang tu termasuk anak angkat pondok yang sekarang menyambung pelajaran di Aceh. Siapa yang ada zakat-zakat lebih bolehlah bagi tahulah insya-Allah. Kita akan sumbangkan, salurkan kepada anak-anak kita ni yang nak belajar. Kita dah tak boleh nak pergi belajar. Jadi kita sembangkan sikit untuk
Itu bukan banyak pun. Dia makan RM150 sebulan, RM150. Dia pakai bekas tu. Apa terantang. Sebagai rantang apa bekas bertingkat tu. Satu apa? Yang bekas bertingkat tu kongsi 3 orang. 2 orang bayar 2 orang tapi makan kongsi 3 orang. Kadang kongsi 4 orang. Beli dia bayar kat satu rumah tu, jadi makcik tu akan masakkan. Nasi masak sendirilah, tambah lagi lauk kongsi-kongsi. Tahu kan? Seorang 2 orang dah setahun. Sekarang ni besok 5 orang pergi, sekarang ni 4 orang, 9 orang pergi. Daripada pondok kita belajar di Darul Mu'arif di Aceh. Wallahu alam. Jadi sikitlah tu untuk tambahan siapa-siapa yang ada rezeki lebih, ya, salurkan. Saya rasa sekadar itu saja yang baik datang daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan di sini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman nafi'ah. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.